Kita yang cipta sepak takraw ni, tapi orang luar yang lagi perform pada kita. Dulu Malaysia, tahun 60-an, 70-an, 80-an, satu kuasa dunia. Tiba-tiba kita merosot sampai ke hari ini. Tambah-tambah lagi pula, sukan ini akan dimasukkan ke sukan Olimpik kan. Kalau kita tak bertindak daripada sekarang, sukan sepak takraw akan ketinggalan. Cabaran terlampau banyak. Saya punya passion tu makin lama makin berkurang. Saya nak buktikan yang walaupun saya umur 20, saya boleh bersaing dengan abang-abang senior. Yang legend, Farhan Adam, Syahir Rosdin. Saya nak lebih baik pada diorang. Saya nak cipta sejarah yang orang lain tak buat. Macam itulah harapan saya. Ridwan Hakim has been playing sepak takraw since the age of 12. Saya tengok senior-senior saya main, Farhan Adam, Amirul Zazwan. Waktu saya kecil tu, saya tengok YouTube, saya tengok diorang bermain. Azam saya nak sampai tahap macam tu lah. Kita tahu kan, bila sebut sepak takraw, orang kata, oh sukan kampung, sukan kampung. Sebenarnya bagi saya, sepak takraw ni adalah sukan yang unik dan dia berseni. Sukan sepak takraw sukan warisan kan. Bermakna kira kebudayaan ada di situ. Dulu pun masa sultan-sultan pun dah main sepak takraw kan. Masa bapa saya create permainan sepak takraw, dia berasal di Jalan Petani Pulau Pinang. Lebih kurang tahun 40-an lah. The history of sepak takraw can be traced back hundreds of years, but it was Abdul Hamid Maidin who is recognized in Malaysia as the founder of the modern game. Yang mulanya satu individu lawan satu individu. Dia dapati benda itu tidak menarik. Sebab itulah beliau cadangkan 3 lawan 3. Dipanggil antara regu. In Antara Regu, there are 2 teams of 3. Each has a feeder, a killer, and a server. Players must use their bodies, but not their hands, to pass the rattan ball over the net. Each vault earns points for the opposing team, and the first team to reach 21 points wins the set. The first team to win 2 sets wins the match. Although, it was recently announced that the game will return to a 15-point system. Dulu-dulu tahun 60-an, 70-an, 80-an, sepak takraw rancak dan menarik sebab mereka ikut kenegerian. Tapi sekarang ini, semua pemain boleh main untuk mana-mana negeri. Macam pemain ni, hari ini dia main untuk tim Johor. Bulan depan, kalau ada lain tournament, dia boleh wakil Perak. Kita akan lihat pemain yang sama main dalam kejohanan yang berlainan. Interest in sepak takraw dipped in the 90s, and Zahari believes this lack of recognizable teams is one reason why. But it's not the only reason. Kalau kita lihat di budaya sukan sepak takraw di Malaysia itu sendiri, kejohanan yang ada dianjurkan belum mencapai ke tahap seperti sukan bola sepak. Jadi itu sedikit sebanyak memberi kekangan kepada pemain-pemain untuk bergerak secara profesional dalam sukan sepak takraw itu sendiri. Memang itu adalah harapan bukan saya, mungkin semua pemain-pemain sepak takraw di Malaysia ni memang mengharapkan sepak takraw ni menjadi satu sukan yang profesional. So memang dia fokus kepada sepak takraw saja. Cabaran terlampau banyak. Cabaran yang paling utama ialah sekarang saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Saya kena bahagikan saya punya komitmen dari segi family, saya punya kerjaya dan juga saya punya kerja. Although national players receive an allowance, Farhan has to juggle training and games with his day job as an administrative assistant. Dari segi allowance tu kita cuma boleh gunakan untuk kita punya harian. Mungkin dari segi macam pemain-pemain yang tiada kerja, hanya bermain sepak takraw, dia dapat allowance macam tu. Macam mana dia nak beli rumah, macam mana dia nak beli kereta. Paling utama adalah dia punya support daripada family lah. Support daripada wife saya yang memberi kata-kata semangat kat saya. Selain daripada saya punya majikan sendiri yang sentiasa memberikan kerjasama kepada pihak Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan MSN, sentiasa memberi pelepasan kepada saya untuk mewakili negara. Untuk mendapat pingat emas, kita perlu mempamerkan aksi yang jauh lebih baik daripada sebelum ni. Kerana kita sedar bahawa saingan sukan sepak takraw itu sendiri akan datang daripada negara-negara utama seperti Thailand, Korea, Indonesia, India yang mereka sekarang memang persiapkan pasukan ke arah ke sukan Asia. Impact apabila kita mendapat pingat emas dalam sukan Asia itu sangat besar. Ianya akan memberikan satu peluang yang lebih besar kepada pemain, penggiat-penggiat sukan sepak takraw, penaja persatuan sukan itu sendiri
lebih berkembang kerana peluang untuk berada di pentas yang lebih tinggi tu akan terbuka. Contoh macam pemain-pemain akan dapat peluang menjadi duta pelbagai barangan, contohnya yang sebelum ni memang pernah dapat daripada pemain-pemain sepak takraw tu khususnya. Over the past 10 years, interest in the game has grown thanks to the creation of the televised Sepak Takraw League or STL. Dari segi viewers ataupun rating penonton yang menonton kejohanan STL maupun di media sosial maupun di televisyen, ini meningkat daripada tahun ke tahun, dan ini memberikan satu pertanda yang mana bahawa banyak lagi penaja-penaja di luar yang memberikan sokongan kepada sukan sepak takraw itu sendiri. Playing STL matches is where Ridwan was spotted and invited to train with the Thai club. Yes, Malaysia's biggest Sepak Takraw rivals. Bila pergi sana, saya nak belajar macam mana dia boleh champion. Siapa diri dia? Harian hidup orang buat apa? Contohnya, bangun pagi, disiplin, apa rokok vape diorang tak. Kat situ kita dah kalah. Semangat diorang memang patutlah diorang dapat juara tu. Kat situ buatkan saya bangga lah. So saya belajar kat situ banyak benda. With different groups lobbying to make Sepak Takraw an Olympic sport, Malaysia is focusing on new talent. For 2024, the National Sports Council and Sepak Takraw Union have agreed that half of the national team should be players under 21. Ini adalah sebagai satu langkah, satu peranan yang besar untuk kita mempersiapkan pemain berlatih bertanding di luar negara. Ianya merupakan satu pengalaman yang terbaik. Sebenarnya peluang yang terbaik kepada setiap pemain pada ketika ini lebih besar. Walaupun berada di kawasan-kawasan yang agak terpencil, tapi seseorang pemain tu boleh melakukan inisiatif yang lebih besar. Bagaimana untuk mencari networking, mencari tempat-tempat latihan yang bersesuaian. Kerana biasanya talent scouting akan pergi ke tempat-tempat yang dirasakan mempunyai potensi yang agak besar. So daripada situ kita akan dapat lihat kemampuan sebenar pemain itu sendiri supaya kita dapat membuat pemilihan sekiranya mereka betul-betul berpotensi. Tak ada yang mustahil untuk pemain-pemain tersebut kita panggil dalam program pasukan kebangsaan nanti. Negara mesti cemerlang. Macam badminton, macam hoki kan. Negara mesti cemerlang. Bila negara cemerlang, budak-budak yang tengok pemain-pemain ni wakil Malaysia, semangat mereka pun tinggi kan. Kalau kita popular kan, kita kuat, kita terkenal di dunia. Peminat-peminat mesti minat sukan tu. Dan peranan ni mesti dimainkan oleh semua orang. Daripada persatuan, peringkat atas sampai ke bawah. Baru boleh sepak takraw boleh popular balik. Takraw ni sebenarnya kita masih pegang lagi. Selain Thailand, kita ranking kita nombor 2 je. Kita tak pernah jatuh nombor 3, nombor 4. Sepak takraw ni tak stop takat tu. So masih ada yang baru. Sampai kita dapat kalahkan Thailand. Kalau boleh nak rakyat Malaysia ni pandang tinggilah sepak takraw ni. Saya nak ciptakan sejarah yang terpahat hati semua rakyat Malaysia. Maknanya sampai saya mati sekalipun orang tahu saya dia ni dah pernah cipta sejarah. Saya nak cipta sejarah yang orang lain tak buat.